بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita sebelum ni telah selesai. Kita menghuraikan perkembangan Islam dari sudut akidah, ibadah. Dan seterusnya kita akan masuk tajuk untuk unit yang ketiga muka surat 16, iaitu akhlak. Perkembangan Islam dari sudut akhlak. Pembelajaran sebelum ni telah selesai. Kita menghuraikan perkembangan Islam dari sudut akidah dan ibadah. Hari ini insya-Allah kita akan menyentuh perkembangan Islam dari sudut akhlak. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murid-murid sekalian boleh buka buku muka surat 16. Perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan akhlak. Kita tengok sedikit apa itu akhlak. Akhlak adalah tingkatan laku atau sikap seseorang dalam sesuatu situasi atau dalam kehidupan seharian seperti ketika makan, bergaul dan sebagainya. Sekali lagi. Akhlak adalah tingkah laku atau sikap seseorang dalam sesuatu situasi atau dalam kehidupan seharian seperti ketika makan, bergaul dan sebagainya. Adab kita ataupun akhlak kita ketika makan, akhlak kita ketika bergaul dan akhlak ataupun sebagainya. Allah Subhanahu wa taala melantik Rasul daripada kalangan hamba-Nya untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak manusia. Seterusnya membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala melantik seorang nabi dan rasul untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak manusia menjadi orang yang terbaik dan membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok sedikit dalil ataupun ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya sesungguhnya kamu Muhammad berbudi pekerti yang agung, iaitu yang mulia. Ini dalil pada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya sesungguhnya kamu tu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang berbudi pekerti yang agung, iaitu mulia. Ini Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sikit akhlak pada zaman jahiliah. Sebelum kedatangan Islam, orang-orang Arab jahiliah hidup dalam kezaliman. Golongan yang kuat menindas golongan yang lemah. Kaum wanita dihina dan dijadikan seperti barang dagangan yang boleh diwarisi. Penipuan dan penganiayaan berleluasa. Mereka berjudi
meminum arak, dan berzina. Selain itu, merompak dan membunuh juga adalah amalan biasa bagi mereka. Okay, jadi kita baca sekali lagi. Okay, sebelum kedatangan Islam, orang-orang Arab jahiliah hidup dalam kezaliman. Okay, jadi sebelum datangnya Nabi SAW membawa risalah Islam, masyarakat Arab jahiliah hidup dalam keadaan kezaliman. Okay, golongan yang kuat menindas golongan yang lemah. Jadi pada zaman Arab jahiliah, sesiapa yang ada kekuatan, sama ada kekuatan fizikal, kekuatan ekonomi dan sebagainya, akan menindas golongan yang lemah. Kaum wanita dihina dan dijadikan seperti barang dagangan yang boleh diwarisi. Okay, jadi pada zaman jahiliah ni, kaum wanita dipandang hina dan dijadikan seperti barang dagangan yang boleh diwarisi. Penipuan dan penganiayaan berleluasa. Penipuan pada zaman jahiliah juga berleluasa. Mereka berjudi, meminum arak dan berzina. Selain itu, merompak dan membunuh juga amalan biasa bagi mereka. Kita tengok zaman jahiliah ni, merompak dan membunuh adalah amalan yang biasa. Itu akhlak pada zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Okay, Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji walaupun baginda membesar dalam masyarakat yang kucar-kacir. Okay, Nabi SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Walaupun Nabi SAW membesar dalam masyarakat yang kucar-kacir, masyarakat yang tidak ada akhlak pada ketika itu. Baginda juga sangat terkenal dengan sifat jujur dan amanah sehingga baginda digelar Al-Amin. Okey, Nabi SAW terkenal di dalam kalangan masyarakat Arab pada ketika itu, terkenal dengan sifat yang jujur. Nabi SAW juga adalah seorang yang amanah sehingga masyarakat Arab ketika itu menggelarkan Nabi SAW sebagai Al-Amin. Sebagai apa? Sebagai Al-Amin. Okey. Kita baca lagi. Kita sedangkan pada ketika itu baginda masih belum dilantik menjadi rasul. Okay, jadi sebelum Nabi SAW sebelum dilantik menjadi rasul lagi, Nabi SAW sudah menunjukkan kepada masyarakat Arab ketika itu sifat yang jujur dan amanah. Jadi sebab kedua sifat inilah Nabi SAW digelar Al-Amin oleh masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Dalam kehidupan seharian Rasulullah SAW, baginda tidak pernah menyembah berhala. Ini adalah peliharaan Allah kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah sekalipun menyembah berhala, meminum arak, memakan binatang yang disembelih untuk penyembahan berhala, berjudi, dan juga tidak pernah menyertai majlis yang melalaikan. Okay, Nabi SAW, kita tengok dalam kehidupannya, dia tidak pernah, yang pertama, tidak pernah menyembah berhala. Dia tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah juga meminum arak. Nabi SAW tidak pernah memakan binatang yang disembelih untuk penyembahan berhala. Baginda juga tidak pernah berjudi dan juga tidak pernah menyertai majlis yang melalaikan.
Okay, jadi jika ada majlis yang melalaikan, Nabi SAW tidak akan menyertai majlis tersebut. Itu adalah akhlak yang Nabi tunjukkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok lagi perbincangan sirah kita pada hari ini untuk yang seterusnya. Kita tengok akhlak setelah kedatangan Islam. Setelah sekian lama masyarakat Arab berada dalam kegelapan dan kezaliman, akhirnya kehidupan mereka berubah selepas Rasulullah SAW dilantik menjadi pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Nabi SAW dilantik menjadi pesuruh ataupun dilantik menjadi Rasul, maka kehidupan masyarakat Arab setelah kedatangan Nabi berubah. Jadi berubah melalui akhlak dan kepribadian mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat seperti ikhlas, adil, pemurah, pengasih, sabar dan pemaaf. Agama Islam, kita tengok agama Islam dapat berkembang dengan lebih meluas. Jadi dakwah utama yang Nabi tunjukkan kepada masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu ialah melalui akhlak dan kepribadian yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Apa dia sifat kepribadian yang mulia tu? Antaranya adalah kita tengok sifat ikhlas. Antaranya sifat ikhlas, adil, pemurah, pengasih, sabar dan pemaaf. Ini antara sifat ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sehingga menyebabkan orang Islam tertarik kepada agama Islam. Masyarakat jahiliah pada asalnya hidup dalam persekitaran yang penuh dengan kezaliman dan akhlak yang keji, berubah kepada kehidupan yang lebih bertamadun. Jadi bila Nabi SAW datang, akhlak masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu yang persekitarannya penuh dengan kezaliman bertukar ataupun berubah kepada kehidupan yang lebih bertamadun disebabkan oleh akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita tengok sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi ini adalah hadis ataupun sabdaan Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini hadis daripada Nabi SAW. Seterusnya perbincangan kita adalah akhlak berkeluarga. Rasulullah SAW insan yang mempunyai akhlak yang sangat terpuji terhadap sesiapa sahaja, sama ada ahli keluarga, para sahabat maupun masyarakat umum. Ini adalah akhlak Nabi SAW terhadap ahli keluarga, para sahabat maupun masyarakat umum. Dalam keluarga, Rasulullah SAW berperanan sebagai seorang datuk, bapa dan suami yang sangat penyayang. Dalam keluarga, Nabi SAW memainkan peranan sebagai seorang datuk kepada cucu baginda SAW.
sebagai bapa kepada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai suami kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh akhlak yang baik dalam semua aspek, seperti membantu isteri, melakukan kerja rumah dan bermain dengan cucu-cucu baginda. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam saling ataupun sentiasa membantu isteri melakukan kerja rumah untuk meringankan kerja isteri dan bermain-main dengan cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu antara akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tegas dalam mendidik ahli keluarga baginda tentang agama Islam. Sikap baginda ini harus dicontohi oleh setiap ketua keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tegas dalam mendidik ahli keluarga baginda tentang agama Islam. Sikap baginda ini harus dicontohi oleh setiap ketua keluarga. Jadi dalam keluarga kita mempunyai ayah. Jadi ayah perlu memainkan peranan yang tegas dalam mendidik anak tentang agama Islam. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara dalil firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita perlu berakhlak dengan keluarga kita. Apabila ayat tersebut diturunkan, Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah memelihara diri sendiri daripada api neraka. Bagaimana pula cara untuk memelihara ahli keluarga kita daripada api neraka? Kemudian baginda menjawab, kamu laranglah mereka daripada melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suruhlah mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila turun ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, Sayyidina Umar Al-Khattab dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah memelihara diri sendiri daripada api neraka. Bagaimana pula cara untuk memelihara ahli keluarga kita daripada api neraka? Jadi Umar Al-Khattab bertanya kepada Nabi, macam mana kita nak pelihara keluarga kita daripada api neraka? Kemudian baginda menjawab, kamu laranglah mereka daripada melakukan segala perbuatan yang dilarang. Jadi ketua keluarga perlu melarang anak-anak daripada melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suruhlah mereka mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita kena lakukan, kita kena kerjakan perkara tersebut. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan terus lagi pembacaan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan pemaaf. Selain mempunyai akhlak dan kepribadian yang terpuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi.
baginda mudah memaafkan walaupun baginda disakiti. Disebabkan sifat pemaaf baginda, banyak musuh Islam tertarik dengan agama Islam dan menyahut seruan dakwah baginda untuk menerima kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang dan pemaaf Rasulullah SAW jelas terpancar ketika dilemparkan dengan batu dan najis unta oleh penduduk Taif ketika berdakwah. Sehingga anggota badan baginda darah. Hal tersebut membuatkan malaikat telah datang untuk menemui Rasulullah SAW. Datang untuk menemui Rasulullah SAW dan menawarkan bantuan untuk memusnahkan penduduk Taif di atas kesalahan mereka. Namun baginda menolak tawaran itu dan berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Akhlak Rasulullah SAW yang indah dan mulia telah membuatkan agama Islam berkembang lebih luas. Oleh itu, kita harus mencontohi akhlak baginda dalam menjalani kehidupan seharian. Okay, jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap pemaaf Rasulullah SAW ni telah diceritakan. Nabi SAW berdakwah di sebuah tempat yang bernama Taif. Okey, Nabi SAW berdakwah di Taif. Ketika berdakwah di sana, Nabi SAW dibaling ataupun dilemparkan dengan batu dan najis. Jadi apabila malaikat melihat, malaikat ingin menawarkan bantuan untuk memusnahkan penduduk Taif di atas kesalahan mereka. Namun baginda menolak tawaran itu dan berdoa supaya Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka. Ini Nabi SAW akhlak yang sangat terpuji. Apabila dia dizalimi oleh penduduk Taif, Nabi SAW tidak balas dengan kezaliman. Ini adalah Nabi SAW. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sedikit firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya sungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan dan balasan baik hari akhirat, yakni hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dalam masa susah dan senang. Ini antara dalil daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai sudah untuk pelajaran sirah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.